Kerana walaupun kita tak mahu pilihan raya ini, dia tak sesuai dipanggil sekarang. Lagipun tempoh untuk penggal parlimen ini tinggal 3-4 bulan je lagi. Apa masalahnya nak tunggu habis musim tengkujuh supaya kita tumpu sepenuh perhatian untuk kita menjaga kebajikan rakyat? Sebab itu kalau dalam Pakatan Harapan, saya ucap terima kasih kepada saudara Amin, Menteri Besar Negeri Sembilan, kerana dia antara yang paling istiqamah, paling tetap kata, kita tak bubar bukan soal kita nak jadi kerajaan, bukan soal kita takut nak masuk pilihan raya. Kita tak bubar kerana kalau kerajaan pusat bubar, maksudnya semua jentera, kaki tangan awam dan sumber kerajaan pusat ini terpaksa tumpu kepada menganjurkan pilihan raya. Kalau datang banjir besar, siapa nak jaga rakyat? Sebab itu Negeri Sembilan antara yang paling awal maklumkan telah buat keputusan Kerajaan Negeri Sembilan akan tumpu kepada berhati-hati persediaan menghadapi banjir supaya penjawat awam dan kaki tangan dan seluruh kekuatan kita di pihak Kerajaan Negeri Sembilan kita tumpukan kepada menghadapi banjir kalau berlaku. Tapi masalahnya kita nak tak nak dia panggil pilihan raya, maka kita kena tetap bersedia lah. Kalau tak, Zahid jadi Perdana Menteri. Rosak korang. Kalau contohnya kita kata, aku tak setuju pilihan raya, kita orang pun tak nak kempen lah. Bila korang dah dapat Zahid sebagai Perdana Menteri, korang juga akan marah kami. Kenapa masa dulu kamu tak kempen? Tengok sekarang ni Zahid jadi Perdana Menteri. Jadi nak tak nak, kami terpaksa dan kami akan turun juga dengan kita imbangkan jentera kerajaan-kerajaan negeri di bawah Pakatan Harapan akan siap siaga untuk banjir. Kami yang tak ada jawatan rakyat biasa dalam parti-parti Pakatan Harapan ini, kita akan turun tiap-tiap malam untuk kita terangkan kepada rakyat. Sebab yang paling utama, saya harap semua faham, dan kalau yang hadir ini insya-Allah datang untuk mendapat satu maklumat saja. Maklumat yang paling penting ialah sebagai pengundi, saudara-saudari, uncle, auntie, pakcik-makcik pengundi, saya pun pengundi, kalau kita buang undi itu dan kita hanya ada peluang itu sekali dalam 5 tahun, bagaimanakah kehidupan kita akan berubah lepas kita buang undi itu? Sebab itu bagi saya, menangkanlah, itu Allah dah tetapkan. Saya tak pernah bimbang, menangkanlah Allah tetapkan. Dan saya macam dengan Amin, dengan sahabat-sahabat yang berkempen ni, kadang-kadang, terutamanya yang muda-muda, adik-adik tak tahu, kami telah berkempen atas pentas Pakatan Harapan daripada zaman keadilan 99 lagi. Masa tu keadilan menang 1 kursi je pun. Kami berceramah, berkempen, bukan soal menang pilihan raya semata-mata. Yang lebih penting ialah untuk kita mencerdikkan rakyat. Kita bagi pencerahan kerana sebagai sebuah negara, satu masyarakat, kita ada masalah. Masalah ini bukan Najib tak tanggung lah. Najib dah ada dekat hotel sekarang. Hidup dia semua dah terjaga lah. Makan, minum, semua dah terjaga. Menteri pun dia bukan tanggung beban sangat. Yang tanggung beban ialah rakyat biasa macam saudara-saudari tiap-tiap hari pakcik-makcik. Terutamanya masalah yang paling besar yang sampai sekarang tak nampak jalan untuk kita selesaikan. Masalah apa? Masalah gaji. Masalah gaji sebenarnya. Masalah harga barang tu saya ulas sikit pakcik kan. Tapi masalah harga barang yang naik ni, dia tak jadi isu besar kalau kita ada penyelesaian dalam isu gaji. Masalah kita yang paling penting, yang paling rumit, runcing, ialah anak-anak kita, terutamanya yang muda-muda ni, dia belajar susah payah, belajar tinggi-tinggi,
melalui 11, 12, 15 tahun persediaan untuk memasuki alam pekerjaan, keluar universiti, tak dapat kerja yang sepadan dengan dia. Kalaupun dia dapat kerja dalam bidang yang dia belajar, gaji tak sepadan. Akhirnya banyak yang terpaksa buat kerja lain. Kemudian kalau yang bekerja dalam bidang itu, hidup dia tu susah. Seolah-olah dia tak ada pendidikan yang tinggi. Walaupun mungkin di peringkat rakyat biasa kita rasa ini satu kepayahan ekonomi. Ya, memang betul kepayahan ekonomi tak. Tapi kesan dia kepada negara 5, 10, 15, 20 tahun akan datang ini, kesan dia cukup besar. Dan saya paling bimbang kerana kita tak dengar orang bercerita pasal benda ini. Bukan saja pimpinan, ahli politik, menteri tak nak cerita, kadang-kadang rakyat biasa pun tak nak cerita sebab masalah ini masalah rumit. Gaji yang tak cukup ini punca kepada sebahagian besar masalah negara kita sampai dia berkait dengan harga barang dan lain-lain. Kesan dia macam mana 10, 15, 20 tahun akan datang? Pertama, bila anak-anak kita yang umur 20, 22, 23 belajar susah payah, keluar, tiba-tiba dia tak dapat kerja yang setimpal dengan dia. Hidup dia tetap susah. Dia terpaksa buat 2, 3 kerja. Dia tengok zaman dulu, kalau keluar universiti ni, hidup insya-Allah akan sejahtera. Saya ingat saya orang kampung, mak ayah tak belajar tinggi, belajar sampai darjah 6 je. Mak ayah saya belajar sampai darjah 6 je. Cuma mak ayah saya masa muda-muda dulu beritahu daripada awal, kamu belajar betul-betul sebab kalau kamu cerdik, kamu rajin, pergi universiti, bila kamu keluar itu, kamulah yang nak tolong keluarga. Kalau kamu hidup baik, gaji besar, insya-Allah kamu juga akan jaga mak ayah ni sebab mak ayah ni kerja kampung. Dia bukan ada pencen, bukan ada harta. Sebab itu saya ingat zaman saya kecil-kecil membesar dahulu dah. Balik kampung. Saya daripada tingkatan 1 sekolah asrama penuh. Kemudian pergi buat A-level dekat luar negara, belajar luar negara, kerja luar negara. 10 tahun duduk kat UK. Maksudnya 15 tahun. Saya umur 13 tahun dah keluar rumah. 15 tahun berada di luar. Sekali-sekala balik. Kalau balik itu antara cakap orang tua, dia kata, tengok pakcik tu. Tengok senang hidup dia. Sebab anak dia 4 orang keluar universiti, gaji semua okey. Mak ayah dia sekarang ni, tiap-tiap bulan anak-anak dia bagi lebih besar daripada pencen guru besar. Itu orang kampung cakap dulu. Sebab dulu kat kampung paling hebat guru besar. Kalau dah bersara tu yang nampak paling kaya, guru besar lah. Jadi kalau nak tengok orang itu keluarga dia lebih makmur, orang kata tengok. Mak ayah dia lepas anak dia ni keluar belajar betul-betul, tengok hidup lagi senang daripada pencen guru besar. Itu masa zaman saya kecil. Sebab itu, dia melahirkan generasi yang macam umur saya 40-an, 50-an ini, yang kita betul-betul yakin kalau kita belajar, kita rajin, kita buat yang terbaik, insya-Allah hidup kita akan jadi lebih baik. Sekarang saudara-saudari, cuba cakap benda itu kepada anak-anak kita yang muda. Yang keluar universiti. Dia akan cakap, mak, saya PTPTN nak kena bayar. Kalau tak bayar PTPTN, kena senarai hitam. Kalau kena senarai hitam, nak pinjam beli rumah pun tak boleh. Nak ambil pinjaman kecil, nak buat perniagaan pun tak boleh. Nak beli kereta pun tak boleh. Kredit sampai bila-bila kena gam. Kemudian dia kata, saya belajar separuh mati. Keluar-keluar 1 tahun minta kerja. Tak dapat-dapat. Sementara nak minta kerja tu kena buat macam-macam. Naik motor pun naik motor lah. Hantar barang pun hantar barang lah. Jual tepi jalan daging salai. Jual saya dah pernah buat. Bila saya dapat kerja, gaji 1,800. Saya nak makan apa? Generasi macam ini, pakcik-makcik, akhirnya, kalau kita berada di kedudukan mereka, satu hari nanti dia akan beritahu kepada anak-anak dia. Tak payahlah kamu belajar betul-betul.
Bapa dah melalui semua dah. Tanggung hutang, belajar, susah. Keluar universiti, orang tengok apa ni mesti tak betul ni. Keluar universiti, gaji. Kerja tak dapat, gaji macam budak. Tak ada pendidikan. Akhirnya kita melahirkan satu generasi yang tak yakin dengan pendidikan. Dia beritahu ke anak-anak dia, baik tak payah pergi universiti lah. Habis sekolah tu kau pergilah buat apa-apa. Bayangkan pakcik-makcik adik kakak, kalau kita tak ubah keadaan dan selesaikan masalah gaji yang ada di negara kita, itu masa depan dan juga bentuk masyarakat kita 10-15 tahun daripada sekarang. Itu yang muda. Ni yang tua-tua, kan? Ada yang umur 60-70 tahun. Saya boleh cakap begini kerana betul. Alhamdulillah adik-beradik saya semua okey. Mak ayah saya pun gaji. Maksudnya yang kami bagi tiap-tiap bulan, harta ada, dia aman. Dia tak ada fikir pasal masalah wang. Umur 70 lebih, memang betul pendapatan bulanan yang anak-anak bagi memang lebih daripada pencen yang pegawai-pegawai tinggi kerajaan ada dulu. Maksudnya, di umur tua mereka, mereka tak payah bimbang pasal wang, pasal kos perubatan, pasal nak kena kerja balik. Semua Alhamdulillah. Bayangkan pakcik-makcik yang umur 60, 70, anak katakanlah baru keluar, masih lagi duduk dengan kita sebab dia nak beli rumah pun dia tak mampu. Dia nak kahwin nanti, selalu kita dengar, takkanlah pakcik-makcik nak minta duit daripada dia. Dia nak jaga keluarga dia pun susah. Dalam keadaan masyarakat kita, tiap-tiap tahun, makin ramai yang makin tua. Dulu, orang umur 60 tahun lebih tu dah kira tua. Kemudian sekarang ini, had umur purata, maksudnya jangka hayat rakyat Malaysia 72 tahun. Hidup makin lama. 10 tahun lagi dia jadi 80. Jadi kalau kita tak selesaikan masalah gaji yang ada dalam negara kita, kita kena himpit dua-dua. Yang muda hidup susah, dia tak yakin dengan pendidikan. Dia pula hidup susah, dia tak ada wang dan sumber untuk jaga mak ayah dia. Sebab mak ayah dia kalau dah pencen umur 60, hidup 20 tahun selepas pencen, masa pencen pun simpanan hanya ada 20,000. Macam mana dia nak hidup umur 65, 70, 75, 80? Itu sebenarnya masalah negara kita sehari-hari. Saya tak bimbang sangat Zahid masuk penjara ke tidak. Bagi saya Allah dah tetapkan. Kamu buat, kalau tak kena di dunia, kamu jawab kemudian. Itu bukan bidang kuasa dan tanggungjawab kita. Kalau macam saya, tanggungjawab saya ialah untuk sampaikan kepada rakyat maklumat yang tepat yang saya rasa tahu supaya kita boleh kejar geng-geng yang sakau duit rakyat ni. Yang itu kita buat. Apa jadi kepada mereka, Allah dah tetapkan. Saya tak bimbang. Yang saya bimbang ialah tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, kerajaan bertukar, orang politik turun naik, masalah utama negara dan rakyat kita tak selesai. Sebab itu masuk pilihan raya ni cukup penting. Kerana soal harga barang, soal hidup susah, soal tak mampu nak beli rumah, soal segala-gala yang menghimpit kita tiap-tiap hari, ini berpunca daripada satu kegagalan utama kerajaan. Kegagalan campur tangan di dalam soal penetapan gaji, supaya gaji untuk rakyat terbanyak naik tiap-tiap tahun. Kalau tanya kerajaan UMNO Barisan Nasional 60 tahun dah, dia akan jawab apa? Gaji ni tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Gaji ni ialah antara majikan dengan pekerja. Baik. Kalau saya sebut pasal naik gaji ni, majikan macam nak bunuh saya lah. Saya pun majikan juga. Saya ada 150 orang pekerja. Semua keluar universiti, semua budak-budak cerdik. Saya juga tahu,
Kalau nak paksa majikan naikkan gaji, mampulah majikan. Kalau pendapatan dia 100,000 tiap-tiap bulan, ada syarikat kecil 100,000 tiap-tiap bulan. Kita suruh dia naikkan gaji tapi kita tak tolong dia. Kalau dia naikkan gaji, syarikat dia mampus. Kalau syarikat gulung tikar, bukan saja gaji tak boleh naik. Yang budak bekerja tiba-tiba tak ada pekerjaan. Jadi kena hati-hati. Tapi bagaimana negara-negara lain fokus kepada menaikkan gaji supaya tiap-tiap tahun gaji terus naik sikit sampai kepada satu peringkat gaji rakyat secara puratanya lebih tinggi daripada satu dekad yang lalu. Kita terbalik tau. Kepada yang muda-muda, yang adik-adik ni kan. Saya habis universiti 1999. Saya kerja dekat UK 3 tahun lebih, kemudian saya balik kat Malaysia. Saya sertai Petronas sebagai junior eksekutif je. Tahun 2002, akhir 2002, masa itu gaji saya dah 3,750. Ni 20 tahun lepas. Umur saya 24, lebih kurang 24. Saya mula kerja awal 21 tahun. 24 tahun, 3 tahun kemudian, gaji saya dah 3,750. 20 tahun lalu, zaman harga barang jauh lebih rendah, harga murah, harga rumah jauh lebih rendah. Sebab itu saya kerja 3-4 tahun, saya dah boleh beli rumah. Dah boleh beli kereta, dah boleh beli rumah. Dulu 3,750, lebih kurang fresh graduate. Sekarang keluar universiti, engineer. Kalau dapat kerja, kalau dapat 2,005 tu kira okey lah, alhamdulillah. Saya dah terbunuga ramai yang engineer yang sebelum dia datang temu duga dengan saya, gaji dia walaupun dia balik luar negara, gaji dia RM2,000. 20 tahun kemudian, gaji dia lebih kurang separuh daripada gaji saya ada masa tahun 2002. Hanya di Malaysia saudara-saudari berlaku begini. Sebabnya ialah kegagalan kerajaan untuk memastikan ada perancangan daripada 1 tahun ke 1 tahun, setiap 5 tahun, setiap 1 dekad, supaya gaji rakyat secara puratanya ini terus naik dan terus naik. Sebab bila gaji naik, tak ada masalah lah soal harga barang naik. Bila gaji naik, soal harga rumah mahal ni tak ada masalah lah. Yang jadi masalah kerana harga barang naik tiap-tiap tahun. Sekali dia naik 10%, 15%, 20%. Gaji tak naik-naik, kekal dan kekal dan kekal. Baik. Kenapa saya mula dengan benda ini? Sebab ni nak masuk pilihan raya. Tak? Saya nak tanya adik kakak, pakcik-makcik yang dengar, orang Kuala Pilah. Berapa banyak parti politik yang bercakap mengenai gaji rakyat? Pernah ke tidak pakcik-makcik dengar Haji Hadi bercakap mengenai gaji rakyat? Pernah dengar tak? Haji Hadi sekarang cerita pasal apa? Ada iblis dalam Pakatan Harapan. La ilaha illallah. Orang nak masuk pilihan raya, soal gaji, soal masalah, dia cerita pasal ada iblis. Dulu dia cerita pasal ayam, pasal itik, pasal buaya. Sekarang dia naik tahap tinggi sikit, cerita pasal iblis pula dah. UMNO Barisan Nasional, pakcik-makcik ada dengar tak? Cerita pasal gaji rakyat, pernah dengar tak? 6-7 bulan kebelakangan ini, UMNO dah jadi parti teledrama menangis Melayu. Kalaulah kita ni tak ada Netflix sekarang, tengok Netflix. Saya tengok Netflix lah, tak tengok. Katakanlah kita ni zaman dulu-dululah. Nak tengok TV ni, hanya boleh tengok RTM dengan TV3. Mampui kita tiap-tiap hari. Buka, Rosmah menangis. Buka, Najib dulu. Buka, anak Najib. Buka, Zahid menangis. Satu isu je UMNO Barisan Nasional. Orang duk sibuk pasal harga barang naik. Orang sibuk pasal budak tak ada kerja. Orang sibuk pasal banjir. Orang sibuk pasal gaji. UMNO fikir pasal apa? Rosmah rindu kepada Najib, saudara-saudara. Panggil Satu Malaysia.
perjumpaan tergempar. 5,000 orang. Merah satu dewan. Kotlah aku ingat dia nak cerita pasal gaji ni macam mana ni. Ekonomi ni macam mana. Harga barang macam mana. Satu je. Satu. Kita rindu kepada Najib. Kesian kepada Najib. Dia tak dapat kopi yang dia suka.